permasalahan yang berlaku di hari akhirat, di mana segala apa yang didakwa oleh manusia dalam kehidupan dunia, kononnya berhala ke konon Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana semua yang berlaku di hari akhirat tak ada gambar satu pun. Dan semua yang tidak beri keuntungan, semua tidak ada ruang untuk bagi syafaat kepada manusia pada hari akhirat. Dengan kata lain, apa yang mereka sangka, mereka yang beranggap harap-harap benda tu akan berlaku di hari akhirat, tiba-tiba tak ada gambar satu pun. Kan, di mana mereka terpaksa berdepan dengan apa dia ni, dengan apa yang mereka lakukan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana mereka kena azab dan sebagainya. Kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah Taala. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Kecuali orang yang bertaubat, kan, dia taubat daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia beriman, kemudian dia bina hidup dia dengan amal soleh, maka yang mereka inilah akan berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah bicara pada minggu sebelum ni, di mana orang berjaya muflih, mana orang berjaya. Orang berjaya dalam Islam ni, kalau kita bicara berjaya ni, kita bukan hanya sekadar berjaya dalam kehidupan dunia lah. Kita nak supaya kejayaan ini adalah berlaku kesenambungan, juga berlaku di hari akhirat. Di mana kejayaan inilah di antara kejayaan yang dikejar oleh orang Islam. Di mana Allah Ta'ala letak sifri sini. Sifri orang yang benar-benar berjaya di sisi Allah Ta'ala ialah man taba wa amana wa amila salih. Ada 3 perkara. Pertama sekali dia bertaubat. Kalau orang kafir dia bertaubat, ada kata lain dia syahadat. Kalau orang Islam dah salah, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada kesilapan dia, kemudian dia beriman betul-betul. Masalah lagi ialah dia buktikan kembali dia kepada Allah Ta'ala, di mana dia bina hidup dia dengan amal-amal soleh. Ramai orang yang kadang-kadang dia kata dia bertaubat, ramai orang yang kata beriman, tapi tak nampak dari segi apa dia kesan dia bertaubat, kesan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu kita dapati dalam Quran sentiasa dikaitkan ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat, ataupun innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sebab kalau orang itu benar-benar beriman, dia akan lahir buah dia. Buah dia adalah amal soleh. Maka apabila ada 2 perkara ini terus, insya-Allah apa dia iman dan buah amal soleh ni, maka insya-Allah orang itu berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah tersebut fa'asa an yakuna minal muflihin. Moga-moga dia termasuk dalam golongan orang berjaya. Kemudian ayat 67 hari ini adalah Allah Ta'ala nak cerita kita bahawasanya Allah Ta'ala yang kuasa segala-galanya. Allah Ta'ala kita di satu kaedah yang Islam nak ajar kita, apa yang berlaku dalam kehidupan dunia ni, apa-apa saja itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pilih orang tu jadi kau tu, Allah Ta'ala pilih kau ni dan sebagainya, itu adalah ketetapan yang kita kena ingat, kan? Kita hanya sekadar usaha. Apa yang berlaku dalam kehidupan kita adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu ayat 68 itu semua Allah Ta'ala sebut wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar wa ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Di mana wa rabbuka yakhluq, Allah Ta'ala lah yang mencipta apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah Ta'ala lah yang apa yang dia pilih gapo-gapo. Lepas tu ayat ni tuan-tuan semua, satu ayat yang Allah Ta'ala turun dikatakan berkaitan dengan satu peristiwa di mana dia orang tak puas hati dengan Nabi SAW dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi Rasul. Sebab dia orang tuan-tuan, dia orang Mekah dulu, dia nilai manusia berdasarkan kepada kebenaran. Dia nilai manusia berdasarkan kepada dia panggil material ataupun segi kebenaran lah. Lepas tu bagi dia Nabi SAW ni memang tak layak jadi pemimpin. Sebab Nabi masa tu Nabi anak yatim. Yang kedua pula Nabi ni orang yang tak sehebat macam orang lain, segi kekayaan dan sebagainya. Sebab tu dia orang tak berapa setuju dengan pemilihan Nabi SAW ataupun Nabi dilantik sebagai Rasul. Bagi dia rasa orang lain lebih layak lagi. Waktu ayat Quran tersebut wa qalu laula nuzila hadzal Quran ala rajulin minal qaryatayn azim. Kafir Quraisy tuan-tuan semua dia kata, comel kalau Tuhan yang pilih selain daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa dia ni orang yang begitu hebat pada masa itu,
Antaranya nama dia Walid bin Mughirah, satu orang lagi nama dia Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, ataupun daripada antara pimpinan di Taif. Bagi dia orang dia adalah yang paling layak sekali untuk jadi pemimpin ataupun jadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan kepada kriteria dia, berdasarkan kepada apa dia tengok segi zahir, kehebatan yang ada pada dia orang. Maka Allah Ta'ala tu ayat itu semua masalah pemilihan Rasul ke Rasul itu kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Ta'ala yang tahu segala-galanya. Tuhan pilih itu adalah ketetapan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang lain tidak ada hak untuk nak pilih barang-barang ini. Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia Rasul, Allah Ta'ala pilih di kalangan para malaikat yang hebat dan sebagainya. Itu kerja-kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa dia ni, maka lahum khiyarah, mereka tidak ada pilihan. Contoh semayat ni nak ajak kita, maknanya kita jangan perah dalam kehidupan kita lah. Apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, kita kena ingat itu adalah ketetapan daripada Allah. Kita hanya sekadar usaha, kan? Tapi bukan makna kita suruh Tuhan bulat-bulat tanpa usaha, tak kena. Lepas tu akidah orang lain. Dan kita usaha buat-buat benda apa yang berlaku, katakanlah itu adalah ketetapan. Kadang-kadang benda kita tak puas hati, tapi kita ingat berlaku itu kadang-kadang ada hikmah di sebalik benda itu berlaku dalam kehidupan kita. Kita nak bukan, kita nak tiba-tiba dapat B, katakanlah. Kemungkinan sebentar lalu kita rasa tak kena dah, tapi satu masa tu boleh jadi di sana ada hikmah. Nah, sebab tu lah orang Islam dia kerja kuat, dia usaha kuat, kemudian apa yang berlaku tu dia tak berasa perah ataupun tak berasa putus asa. Sebab dia faham maknanya Allah Rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Mereka tidak ada pilihan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan semua cuba tengok singkat apa dia ni, sahabat radhiyallahu taala anhum. Saya ambil satu contoh lah, dia berlaku kepada Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anha. Zainab ni saya sebut banyak kali kisah ni, tak boleh saya ulang balik. Yang cerita bagaimana sikap para sahabat dalam beriman dengan apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zainab binti Jahsy ni tuan semua, dia pihak awal dicadangkan supaya kahwin dengan Zaid bin Harithah. Dia segi tuan-tuan semua, dia segi dia kata sepupu ke dia panggil pada masa tu. Kalau tengok segi zahir memang jauh lah. Sebab Zaid ni asal usul daripada hamba, kemudian dibebaskan oleh Nabi SAW. Kemudian Zainab ni adalah orang bangsawan kita panggil, dan dia panggil Syarifah ke dia panggil. Gitu lebih kurangnya. Maka pihak awal tu Zainab pasal tak terima lah, kan? Bila tak terima, kata Allah Ta'ala peringat kepada Zainab. Allah Ta'ala tu ayat, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasulahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka tuan-tuan bila tu ayat ni maksud dia lebih kurang tak sepatutlah orang beriman ni, laki-laki ataupun orang buat dia cari pilihan lain selain daripada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Nabi sebut kepada dia supaya terima Zaid ni adalah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh Tuhan letak kita kalau boleh terima lah, kan? Sebab tu nanti tu akhir sekali tuan-tuan semua cuba tengok Zainab daripada awal dia tak sedih, kan? Tiba-tiba dengar ayat ni, ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dia pun terima selalu. Kata dia, la a'sillah wa rasulah. Kata dia, saya tidak akan derhaka kepada Allah dan Rasul. Sebab dia faham derhaka kepada Allah dan Rasul ni faqad dhalla dhalalan mubina, dia akan berada dalam landasan yang sesat-sesatnya. Itulah tuan-tuan semua ceritanya dalam kehidupan kita ni. Ayat ni nak ajarlah supaya dia ni kita kena faham apa-apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni. Setelah kita usaha ke apa semua tadi, kita kena sedia untuk terima bahawasanya apa yang berlaku itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang berlaku itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang mereka syirik kepada Allah Taala. Kan Tuhan tak terlibat dengan apa dia ni, dengan apa dia, dengan berhala yang mereka sembah dan sebagainya, kan? Allah Taala maha suci daripada apa yang mereka syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu semua layak ni satu benda yang kita kena ingat. Islam ajar kita apabila kita ada masalah, kita ada hajat-hajat ke apa, sebab kita faham Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-galanya.
kan. Sebab tu dalam Islam apabila kita ada hajat, kita diajar supaya pada sembahyang istikharah kita pagi. Istikharah ni minta kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam Islam bila kita ada gabung nak kebaikan kan, kita nak Islam diajar dia tak macam orang lain. Kalau orang lain tanya untuk bomo lagu mana boleh kau kawan nak buat. Tak, atau kita tanya untuk nunjuk boleh kau nak buat kau ni kan. Tapi orang Islam ni bukan duduk situ. Kalau berdasar pada ayat ni dia faham Allah Ta'ala yang pilih, Allah Ta'ala yang kehendak segala-galanya, maka dia akan minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atau kita panggil sembahyang istikharah. Sembahyang istikharah ni mudah ya kan. Kita ambil sembahyang, kemudian sembahyang 2 rakaat. Rakaat pertama kita baca Fatihah, Al-Fatihah tu Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua kita baca Al-Fatihah, kemudian Ikhlas, surah Ikhlas. Qul huwallahu. Waktu pun tak apa lah. Mana berlaku surah tu kan. Cuma ada dalam kitab apa dia ni Tafsir Qurtubi dia kata kalau boleh tambah ni. Ada orang dulu dia tambah. Apa dia ni wa ya rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala bersyukur. Di mana rakaat pertama kita baca ni. Kita baca apa dia ni? Lepas daripada baca Al-Kafirun kita baca wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yashkurun. Lepas daripada kita baca apa dia ni Al-Kafirun, ini disebut dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Kemudian rakaat kedua lepas daripada Qul huwallahu ahad tu kita baca apa dia? Kita baca ayat tadi saya baca tadi, wa ma kana lil mu'minin, surah Ahzab ayat 30 ni. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Boleh tak surah Ahzab kita dah baca sebelum ni juz 22 tu ayat 30 ni dah. Kalau kita nak tambah lah pada dengan apa dia orang dulu dia tambah selepas daripada dia baca apa dia kuliah dia baca tambah tadi lah orang buka yang khuluqu ma yasha. Kemudian lepas dia baca kepada dia ni Qul huwallahu ahad dia baca dengan ayat tadi lah wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, surah Ahzab ayat 36. Kemudian lepas tu ketua sampah kita bersemaya tu kita dia doa lah kan, tahu dah kan Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Doa ni boleh tengok lah dari internet, boleh jual kedai banyak ni doa dia panggil doa sembahyang istikharah. Lepas daripada kita sembahyang 2 rakaat tadi tuan semua kita baca doa ni Allahumma inni astakhiruka bi ilmik kan wa astaqdiruka bi qudratik kan. Apa sekarang kita ada maknanya dalam doa tu kita minta kebaikan Allah Ta'ala lah. Kita tahu makna Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mengetahui, Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian Tuhan yang tahu benar perkara gaib. Kemudian kita minta dengan Tuhan kan, kita minta dengan Tuhan, ya Allah sekiranya barang ini comel jadilah. Sekiranya barang ini tak comel dalam kehidupan aku dan akhirat aku, maka jangan jadilah. Ini kita panggil semacam InsyaAllah dia Tuhan buka hati kita tuan-tuan semua. Cuma orang Melayu ni dia ada mengajar kampung kata semacam istikharah ni kena mimpi dia, dan kita tidur dia mimpi dia tunjuk kita. Macam kita mau tak mimpi mau ada soponok ni kalau ke mana dah. Tak syarat mimpi tu kita semayang betul tak putusan. InsyaAllah putusan adalah putusan hasil daripada kita menajat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak mesti mari mimpi lah. Ada semua orang ni mari mimpi kan, apalah tu. Tak kadang-kadang tak mari mimpi Ustaz, istikharah 10 kali dah tak mari, tak apa, istikharah lah. Yang penting lepas istikharah tu kita buat putusan. Biasanya istikharah ni kita buat, kita minta dengan Tuhan apabila kita ada 2 pilihan. Dan kalau ada 1 pilihan istikharah pun tak tu juga kalau ke mana kan. Nak atau sin, padahal hati tu nak dah. Ada tapi hati semua lah. Dan sekarang ni katakanlah orang mari kita ada 2 orang bakal natu, mak ni pun juga ada malaikat, 2 malaikat berlaku kata. Nak mana sebab salah kita kan. Dan kita istikharah kepada Allah Taala. Insya-Allah terbaik yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah terus semua kita faham daripada ayat tadi lah. Allah Ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum min khiyarah. Allah Ta'ala lah yang cipta, Allah Ta'ala lah yang memilih, Allah Ta'ala lah yang bagi pilihan terbaik kan. Itulah
di antara benda yang kita imani itu semua dengan apa, dengan kuasa dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikut pula ialah wa rabbuka. Kemudian Allah Taala sebut pula, sebab apa kita minta kepada Tuhan? Tuhan segala-galanya yang menentukan, Tuhan segala-gala pilih kan. Sebab ayat yang berikut dah kata wa rabbuka ya'lam ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Sebab Tuhan dia tahu belaka. Sama ada benda dalam atau benda luar dan semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Allah Taala tahu bagaimana apa dia perancangan jahat. Kalau masa dulu orang buat jahat, orang perancang jahat dan kadang sembunyi atau benda-benda nyata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tak diketahui oleh Allah Taala. Ayat ni terus bukan masalah tu sajalah. Ayat tu nak ajar kita maknanya itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita, bila kita faham barang-barang gini, apa yang kita boleh guna dalam kehidupan kita kena jaga lah. Dalam pun kita kena jaga, luaran pun kita kena jaga. Sebab semua ni ditilik, semua ni diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita selalu doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya, kita minta Allah Ta'ala jauh kita daripada dalam tak molek dan luar pun tak molek, kita minta jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab kita yakin berdasar pada ayat ni tentu semua Allah Ta'ala ni tahu segala-galanya. Sebab tu orang beriman ayat ni sudah cukup dan Tuhan semua untuk bina kehidupan dia. Kan, orang beriman sudah cukup untuk bina kebaikan dalam kehidupan dia. Hati comel, kemudian hak luar pun comel juga. Sebab dalam perjalanan hidup kita faham makna benda ni dia antara benda yang akan dipilih. Benda ni semua adalah benda yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah Tuhan ni lah yang kita minta hajat dengan dia. Dan Tuhan ni lah yang kita istikharah dengan dia. Dan Tuhan ni lah yang kita minta segala-galanya dengan dia. Sebab apa? Wa rabbuka ya'lam ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Maka peranan kita kena gitulah. Kita kena jaga dalam kita, kemudian jaga luaran. Okay, sebab semua adalah di bawah pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang-barang ini tu tak ada pada orang lain ni. Sebab tu orang Islam yang sempurna dia bersih hidup dia. Dalam pun Masya Allah, luaran pun comel hidupkan dia. Sebab tu cuba tengok generasi dulu tu. Sebab apa orang cepat masuk Islam. Dalam masa berapa tahun bagaimana tersebarnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab peribadi sahabat-sahabat ni, peribadi salafus soleh, dia terbentuk dengan kaedah macam ni. Comel hidup dia luar dalam. Sebab dia rasa apa dia kena comel barang-barang gitu. Sebab kehidupan dia telah dipantau, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu dia comel. Bila comel, orang tengok comelnya, sudah comelnya, akhir sekali cepat terima. Kita lah ni gitu je lah, comel kecil lah, syarah tu tak ada apa sedap kan. Tapi tengok pada peribadi kita, tengok luaran kita memang fail kan. Akhir sekali maknanya proses yang buat sebab dia mau bertemu juga kalau mana. Itulah kita tu semua nak cerita yang gitu lah kan. Sebab tu saya sebut cerita sebelum ni kan, orang putih masuk Islam dulu sebab dia tengok barang-barang yang comelnya orang Islam dulu. Luar dan dalam comel, dia masuk Islam. Tapi bila dia pergi Mekah nak tengok masyarakat Islam sampai sana, roboh dia. Dia kata kamu alhamdulillahillazi arrafani al-Islam qabla an a'rif al-muslimin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala perkenalkan aku Islam dulu sebelum aku kenal orang Islam. Kalau aku kenal orang Islam lebih jadi tak masuk Islam. Kira mana kan? Kita hidup balah, kita hidup ngopak, kita tak maju, kita berlaku kadang-kadang. Sedangkan dasar budaya itu terus. Sebab itulah sahabat-sahabat dia sampai berlaku luar dada. Sebab dia faham maknanya Rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dia tahu, Tuhan tengok dia dari luar. Maka sebab itulah dia membina kehidupan dia luar dan dalam mengikut asyuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahu abadiyani wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Maka ayat yang berikut 70 dah Tuhan sebut, Tuhan tegaskan lagi. Tuhan ni lah kata dia, Allah Ta'ala dia lah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada dia. Tak ada tak. Kehebatan yang kita bincang, kehebatan Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala, maka dia saja yang layak untuk disembah. Orang lain berhala, mu buat, kemudian semua berhala, tak ada. Itu bukan pasal dia kan.
Lepas tu cuba baca dalam Quran, Tuhan perkenalkan diri dia. InsyaAllah kita akan tengok lepas bagaimana Allah Ta'ala perkenalkan kehebatan dia melalui ayat kita akan baca lepas 172. Memang yang penting sekali Tuhan lah yang berhak kita sembah. Wa wallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada dia. Segala puji baginya di dunia dan akhirat. Dunia cuba tengok, kenapa kita tak puji? Kerana Allah Ta'ala yang terpuji dalam kehidupan dunia. Segala-gala Tuhan bagi kita. Sebab itulah saya pernah sebut dan terus kalau kita nak tengok nikmat Tuhan dalam kehidupan dunia, memang Tuhan lah yang maha terpuji. Gapo Tuhan bagi kita tu? Saya nak sebut 3 nikmat sebagai rumusan kepada segala nikmat lah. Yang saya selalu sebut, pertama sekali kita panggil nikmatul wujud. Yang kedua dia panggil nikmatul imdad. Yang ketiga dia panggil nikmatul hidayah. Ketika kau Tuhan bagi kita tu, memang kita rasa Tuhan walahul hamd. Tuhan bagi kita hidup, nikmatul wujud, daripada tak ada kemudian kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu tak ada kita ni. Lepas tu pula kita panggil nikmatul imdad, nikmat kelangsungan hidup. Sampai bulan ni. Ada semua orang tak ada hidup, mati dulu. Kita lah cuba tengok kan. Sampai bulan kita boleh nyawa, kita boleh ke apa? Siapa yang bagi nikmat kepada kita? Sampai bulan kita boleh berehat sikit sebanyak. Sampai bulan kita boleh hidup nyawa sampai 70 tahun, 60 tahun. Siapa yang bagi? Kelangsungan ini sebenarnya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tiga kita panggil nikmatul hidayah. Nikmat Tuhan bagi hidayah kita. Nikmat Islam yang Tuhan bagi kita. Tentu semua ini kita rasa walahul hamdu fil ula, inilah yang kita rasa terima kasih banyak. Tuhanlah yang dipuji, Tuhanlah yang terpuji dalam kehidupan dunia dengan apa dia berbagai-bagai apa dia ni berbagai-bagai perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala kurnia kepada kita. Di akhirat itu juga. Akhirat Allah Taala tunjuk keadilan dia. Keadilan dia, kemudian Tuhan bagi nikmat yang meluah-meluah apa dia yang begitu hebat kepada manusia dia di akhirat. Kita dengar bagaimana, sebagai contoh ni, saya nak sebut bagaimana kenikmatan Tuhan bagi di akhirat kepada orang beriman. Addatul ibadiyas salihin, Tuhan kata, fima ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di antara apa dia yang kita rasa terima kasih kepada Tuhan di hari akhirat, kamu Tuhan bagi kita bersama muncul masuk syurga Allah Ta'ala. Tuhan kata kepada dia, kamu akan dapat nikmat mata yang tak pernah dilihat, kenikmatan telinga yang tak pernah didengar, kemudian kenikmatan yang mana tak pernah terlintas dalam hati kita. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tahu semua apa dia ni, ya apa dia ni yang terpuji di dunia dan di hari akhirat. Kemudian walahul hukmu pula, Tuhan yang apa di dan baginya segala penentuan. Allah Ta'ala hukum, di mana hukuman Allah Ta'ala lah sebagai penentuan segala-galanya. Tidak ada di sana penyelewengan, tidak ada sana bilik kasih ke apa, semua tak ada. Allah Ta'ala lah yang hukuman Allah Ta'ala adalah hukuman yang tepat. Kemudian wa ilaihi turja'un, kepada Tuhan lah kamu akan dikembalikan. Tentu semua kita baca dalam Quran boleh dikatakan isyarat kepada hari akhirat sentiasa disebut semua. Sama ada setiap surat ataupun setiap surah disebut tentang masalah hari akhirat. Antara contoh ayat ni, wa ilaihi turja'un, kamu akan dibangkit, kamu akan dikembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam doa-doa kita banyak kita apa dia ni, subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ataupun la raji'un. Kita sentiasa diperingatkan kita masa depan kita akan kembali kepada Tuhan. Kita baca Quran, Tuhan sebut menang gitu. Kemudian Nabi pun baca doa sikit kaitkan kita dengan hari akhirat. Maknanya wahai manusia, kamu kena ingat kamu akan kembali kepada Allah Ta'ala di akhirat. Benalah amalan betul-betul, benalah peribadi betul-betul. Sebab apa? Wa ilaihi turja'un, kamu akan dikembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni kalau kita ingat wa ilaihi turja'un, tok di kepala kita saya sejuk. Kalau gimana? Kalau gimana? Ayat ni seputih kita sejuk kita. Sebab kita rasa kita akan dibangkit, kita rasa kita akan dipersoalkan, kemudian kita rasa kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita kata kalau orang yang hati dia bersih, otak dia waras, dia percaya bagi ke mana. Itulah itu semua antara apa dia ni sentiasa disebut. Kita naik mutu, padahal kita kemudian ya. Subhanalladzi asra ataupun alhamdulillahilladzi sakharana ataupun boleh dua ayat.
Subhanalladzi sakhkhara ataupun alhamdulillahilladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa ibakir. Maknanya kita sebut kita akan dikembali kepada Allah Taala. Pada tak ada kaitan sekat apa zikir yang mutu apa kaitan tu kan? Nak cerita yang lagu-lagu mana pun Allah Taala nak ajar kita dalam kehidupan kita ni tak ada lagi lagu mana pun. Kan kita akan dikembalikan. Jagalah hubungan kamu dengan Tuhan. Jagalah amalan kamu, jagalah tidak tanduk kamu. Sebenarnya kamu akan dikembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ilaihi turja'un, kamu akan dikembali kepada Allah Taala dan kamu akan diberi balasan. Yang baik akan diberi kebaikan, kemudian tak molek akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terus kita tengok ayat yang berikut pula ialah ayat yang ke-71. Allah Taala nak tunjuk kuasa kehebatan dia lah. Yang tak ada Tuhan tunjuk Tuhan ada Tuhan segala-galanya. Kemudian Tuhan cuba bawa lagi bagaimana kuasa dia. Tuhan sebut kita tentu dalam kehidupan dunia ni ada dua kali kita akan tengok tentang malam ada siang. Ya benar-benar gini kadang-kadang apa-apa dah sebut yang kita tahu sangat mudah. Kan? Tapi nak ceritanya manusia dia kalih. Apabila dia kalih dia tak tanya dia tak kenapa kehebatan Allah Taala. Lepas tu tahu lah semua benda-benda gini. Kan, bakal saya kutub rahimahullah ta'ala dia selalu sebut kata dia Tuhan ulas tentang kuasa Tuhan ni. Kan, kadang-kadang benar tu benar kita tengok semua dah kan, tapi kita rasa dah kalih, tak nampak hebat. Macam saya sebut lah, Tok Bomo begitu hebat lagu mana, boleh tengok semua ni bahasa lagu mana, bahasa gitu ya kalau mana kan. Tapi kalau kita ada sebut semua kehebatan orang-orang gabung macam gitu kat Tuhan kan. Dia ulang sebut kehebatan dia melalui benda yang berlaku dalam kehidupan kita. Iaitu qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya afala tasma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah Subhanahu wa taala menjadi menjadikan untukmu malam itu terus-menerus sampai hari kiamat. Siapakah Tuhan selain Allah Ta'ala yang akan mendatangkan sinar terang kepadamu? Apakah kamu tidak mendengar? Kan Tuhan minta supaya Nabi cerita pada kafir Quraisy, kepada kita semua lah. Kan, mu tak tengok kalau Tuhan ni jadi malam semua gitu, tak naik matahari kata kan. Kan tiba-tiba satu masa tu sampai malam tiba-tiba tak syukur. Kan? Bagaimana? Kesediakan dalam kehidupan kita ni sungguh ada gelak ni atau ada keperluan dalam kehidupan kita. Allah Ta'ala jadi malam, jadi sungguh satu keperluan dalam kehidupan kita. Sungguh matahari kamu semua tu kadang-kadang diperlu oleh binatang, diperlu oleh pokok-pokok dan sebagainya. Sekarang ni Tuhan katakan lah wa andaiya kata kalau Tuhan jadi malam semua sampai hari kiamat. Kan? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Siapa yang boleh buat cahaya balik semula? Nak agak kederak kita dok kalau ke mana kan? Berharga kamu semua di muka kamu semua boleh kau bawa barang-barang begini. Kan? Ini tak terus barang ini tak barang mudah, tetapi kalau kita fikir betul Tuhan. Sebab saya dah sebut tadi, saya kata Tuhan bawa benda-benda begini supaya kita faham ni benda besar benda begini. Oleh kerana kalih kita, oleh kerana hati kita tak hidup. Okay, maka kita tengok benda ni tengok biasa kita. Lepas tu kalau kita tengok dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi ya. Bagaimana waktu pagi kita nak bina keimanan, kita melalui mata-mata kita kan. Sebab tu kita diajar apabila pagi kita tengok langit. Tengok langit kita macam mana benda ni boleh bina kepada keimanan kita kepada Allah Taala. Sampai-sampai tengok langit kita kata kepada dia apa dia ni Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana faqina adzabannar. Kita tengok bagian ni bukan sia-sia tu aja. Kan? Itu tu semua maknanya bagi orang Islam, bagi orang hati yang hidup, benar-benar kita boleh bina keimanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Semesti yang ngaji melalui kan, kadang-kadang benda kita dah cukup untuk bawa dia rasa hebat rasa kepada kekuatan ataupun kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Afala tasma'un, dah kata mu tak tengok ke, mu tak dengar ke, berarti molek ke apa semua kan. Kalau kamu berarti molek, kamu tidak ke semua berharga, kamu akan tinggal syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu situ tak kata.
Itu kalau kata gelak. Biasa kalau kita orang sakit, kalau gelak semua badan semua dulu, kalau kita masuk ibu luar nak cuba kadang-kadang kita main kita. Tak ada semua dia tidur awal, kadang-kadang tidur awal. Tu puasa pelik dah lambat mari tengah hari. Kalau ke mana padahal masuk ke tugas sama ya kan ada. Bayangkanlah kalau lah perpanjangan macam ni. Kan? Sebab tu saya cakap, man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya. Siapa yang boleh percaya? Kan? Siapa yang boleh kembali semula pada tengah hari dan sebagainya. Kan? Satu. Yang kedua pula, qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Kemudian ayat berikut pula tuan semua Allah Subhanahu wa taala sebut kepada sini pula ialah apa dia ni, dia kata, dan katakanlah wahai Muhammad, bagaimana pendapatmu jika Allah Taala menjadikan untuk usia itu terus menerus sampai hari kiamat. Cuba semua katakanlah. Okey. Siapakah Tuhan selain Allah Taala yang akan mendatangkan malam kepada kamu sebagai waktu rehat? Apakah kamu tidak memperhatikan? Terus semua Allah Ta'ala cuba tengok. Kita tahu manusia ni hebat lagu mana pun dia perlu pada kerehatan. Kan? Tapi kerehatan semula jadi cipta oleh Tuhan kan? Mana yang sampai waktu malam gelap, sampai tu tutup tirai dah. Tutup tirai semula. Siapa yang tutup tirai tu? Gelap lemah dah. Lepas tu esok pula buka balik semula kan? Ini satu apa dia ni, kerehatan yang Allah Ta'ala bagi mengikut sunnah atau peraturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai waktu malam pun tengok manusia hebat-hebat lagu mana pun dia perlu pada kerehatan. Maka Allah Ta'ala cipta comel di dunia ni, maka malam tu adalah apa dia ni, malam tu ada malam yang manusia berehat. Manusia cari masa untuk apa dia, untuk dia ni bersenia-senia atau berehat macam itulah. Kan? Afala tubsiru, maka tidakkah mereka tengok, tidakkah mereka menikmati tengok bagaimana kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat pun semua berhala lagi, buat pun semua orang lain lagi selain daripada Allah Ta'ala. Dia kebenaran gini je lah, dia boleh tengok dalam kehidupan dia kan. Itulah kata semua saya tengok kan, pendekatan Quran ni comel dalam usaha untuk nak ajak manusia supaya beriman kepada Allah Ta'ala. Dah, kita kalau balik duk ngapa, kadang-kadang kita dah ngapa tapi tak ingat Tuhan, ngapa ingat kadang-kadang tapi sembahyang motor kadang-kadang kan. Ataupun ya, tapi cuba tengok Tuhan bawa kita bagaimana Tuhan nak merasa macam mana kehebatan dia. Dia bawa pemandangan kita, dia bawa perasaan kita supaya dapat merasai kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Mata kita tengok, kita boleh tengok bagaimana siang malam. Kemudian rasa kita pun kita boleh rasa bagaimana. Waktu Quran ni dia mari dia tuju dua Quran. Ni kehebatan Quran lah. Dia tuju kepada kepala otak, kemudian masa sama dia tuju kepada hati. Ini antara mukjizat atau pendekatan Quran dalam buat satu-satu isu lah. Okey. Kalau kita ngaji falsafah, dia hanya sekadar tuju sini ya, otak ya. Kan? Tapi Quran dia buat kita tuju sini, kemudian tuju sini sekali pada hati. Dia kata kita bil-aqli wal qalb sekali. Tuju pada akal dan tuju pada hati sekali. Sebab tu lah ni kadang-kadang ada semua orang dia bawa tauhid manusia kepada Tuhan melalui pendekatan sains lah, melalui benda-benda gini. Ya, itu boleh juga tak ada apa kan. Kemudian yang berikut, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Okey. Yang ke-73 pula ialah dan adalah kerana rahmatnya, dan adalah min rahmatihi, dan di antara rahmat Tuhan dan adalah ataupun dan di antara rahmat Ta'ala dia jadikan untuk malam dan siang. Dan dalam Quran banyak sangat tuan semua sebut masalah siang malam ni. Kan? Barang ni mari kita tengok belakang. So yang kedua pula Tuhan ni kalau dia ajak kita ni, dia ajak manusia ni, maknanya boleh faham belakang. Orang mengaji boleh faham, orang tak mengaji boleh faham, orang pandai pun boleh faham. Kan cara yang dibawa oleh Al-Quran kan selalu saya sebut lah. Kan matahari pada siang malam, orang boleh tengok, orang jahil boleh tengok, orang tak jahil boleh tengok kan. Maka orang jahil pun akan rasa kehebatan Tuhan. Orang pandai pula dia rasa lagi kehebatan kaji-kajian dan sebagainya.
Kan? Dan adalah apa dia dijadikan untukmu malam dan siang, agar kamu beristirahat pada malam hari dan agar kamu mencari sebahagian kurniaannya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Ayat ini tentu semua Allah Ta'ala cerita tentang rahmat Tuhan. Tuhan jadi siang dan malam. Siang ni kita boleh cari makan, buat hijau ke apa semua lah. Lepas tu kita panggil walitabtahu min fadlihi. Kita panggil apa dia? Kita panggil apa dia? Kita cari makan lah. Cari kelebihan, kurniaan yang diberi oleh Allah Subhanahu. Waktu mana? Waktu kita berehat. Kan? Sebab tu kadang-kadang tak serupa berehat malam ke tengah hari ni. Serupa ke? Kadang-kadang semua orang tu tidur straight. Nah, malam tak tidur, tak jadi tiga. Tak berehat mana juga. Tak pada dia lari daripada peraturan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tuan semua, maknanya yang penting sini dua perkara tersebut. Maknanya tujuan malamnya adalah untuk kita litaskunu fihi, kita berehat waktu malam. Kemudian yang kedua pula ialah tuan bagi kita buat kerja. Oleh tak tahu buat usia pula adalah tuan bagi kita untuk buat kerja. Kedua perkara tuan yang kita semua, sebab apa Tuhan nak daripada kita lah, na'allakum, supaya kita syukur Tuhan. Benda-benda ni bukan mudah ni. Kan, kesenangan ataupun bekalan macam ni bukan dipanggil, bukan benda biasa ni kan, benda besar ni sebenarnya. Okay, sebab tu Tuhan kata wala'allakum tashkurun, supaya apa dia ni, kamu mensyukuri apa dia nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kan. Maknanya kalau kalau kita mikir sungguh-sungguh, memang kita akan jadi orang beribadah lah. Terima kasih banyak kepada Tuhan. Tuhan jadi malam dan siang. Lepas tu kita pun akan semua syukur kepada Tuhan ni. Tiga perkara lah. Syukur hati. Yang kedua kita panggil syukur dalam bentuk perbuatan. Yang tiga pula ialah syukur dalam bentuk apa kita guna nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada kebaikan. Itulah tuan-tuan semua yang penting. Tuhan dah sebut nikmat-nikmat yang apa semua tu supaya nak bawa kita kepada dia. Kan? Tak malu kita rasa kan. Malam siang Tuhan bagi. Kalau kita mikir bodoh-bodoh kan, malam Tuhan bagi kita berehat, siang ke apa semua. Kalau kita mikir tak malu kita tak semaya, tak malu kalau kita tidak puasa kan, tak malu kalau kita tidak beribadat kepada Allah Ta'ala. Kita tutup hak Tuhan yang begitu lah kan. Tapi itulah tuan-tuan semua, Tuhan dah sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadi asyakur. Tak lama terima kasih Tuhan kan, tak lama. Kita doalah Allah Ta'ala masuk kita dalam golongan syukur lah. Sebab tu Nabi SAW berdoa kepada Tuhan, Allahumma ja'alni laka syakiran, ataupun dalam riwayat lain, Allahumma ja'alni laka syakaran. Ya Allah Ta'ala, jadikanlah aku orang syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita lagi wa naza'na wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka alladziina kuntum taz'umun. Tuhan sebut balik tentang episod yang berlaku di akhirat. Sebelum dah sebut dah, Allah Ta'ala tanya dia yang mana berhala-berhala yang kamu sembah tu, mari tolong kan. Maksudnya apa sini? Dan ingatlah pada hari ketika dia Allah Ta'ala menyeru mereka dan berfirman, di mana ke sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan. Allah Ta'ala lekeh orang yang munafik ataupun orang yang kafir bila sampai masa dia di akhirat, mana kamu dah sembah sebelum ni, kamu kata dia boleh tolong kamu, yang kamu kata dia boleh syafaat pada kamu, mana dia orang? Mana dia orang? Kan? Tapi Tuhan tanya soalan itu, bukan maknanya dia orang itu puasa boleh buat dia kan, tapi nak pelekeh, nak berina ataupun nak beli dia orang. Maknanya apa yang mereka buat dalam kehidupan dunia ni tak betul sangat. Cari selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, patut dia cari Tuhan lah. Sebab Tuhan ni lah keselamat dia di akhirat. Bukan berhala, bukan ideologi yang jahat, yang kafir, yang didokong oleh manusia pada hari ini kan. Tapi yang berjaya adalah orang yang bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas daripada itu kata semua ni kita bicara bahawa ni tu, wa naza'na min kulli ummatin syahidan wa qulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ayat yang ke-75 ni kata semua, apa dia ni, dan kami datangkan daripada setiap umat seorang saksi, lalu kami katakan, kemukakanlah bukti kebenaranmu,
maka ketahuilah mereka bahawa yang hak kebenaran itu milik Allah Ta'ala, dan lenyaklah apa dia ni, dan lenyaklah daripada apa dia, dan lenyaklah daripada mereka apa yang dahulu mereka ada-adakan. Tentu semua ayat ni satu gambaran yang berlaku dari kiamat. Allah Ta'ala akan panggil setiap umat syahid. Syahid ni Rasul. Rasul yang akan menyaksi, yang akan menyaksi apa yang dilakukan oleh umat dia. Allah, inilah kita paling bimbang sekali, Nabi Muhammad ke Nabi ke apa semua kok, dia akan jadi saksi kepada apa yang dilakukan oleh umat dia. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan. Syahidan itu dengan makna Rasul, alaihi wassalatu wassalam, dan Nabi sebagainya. Waktu Nabi kadang-kadang pernah kita dengar dalam ayat Quran, Nabi SAW satu masa dia minta Umar bin Mas'ud, hadisnya di Sahih Bukhari. Satu masa Nabi SAW minta supaya Abdullah bin Mas'ud baca Quran. Mula-mula sekali Mula Mas'ud kasih baca, kata dia, Aqra wa alaika unzal. Ya Rasulullah, tak pernah siapa lah nak baca Quran, sedangkan Quran itu kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah kata, inni uridu an asma' min ghairi, aku nak dengar daripada orang yang baca Quran. Maka Abdullah semua diberi penghormatan oleh Nabi SAW. Dia pun baca lah, start daripada surah An-Nisa kan, An-Nisa baca daripada awal sampai satu ayat. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Apabila sampai situ tuan-tuan semua, Nabi kata hasbuk. Kemudian katanya Abu Hurairah, katanya Abdullah bin Mas'ud, fa idza ainani tadrifan. Kan? Apa ayat tu Nabi kata cukuplah wahai Abdullah. Kemudian Abdullah tengok Nabi, masa tu Nabi yang buat dia kadang menangis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat tu tentu seperti ayat ni lah, di mana setiap Nabi akan jadi saksi kepada umat dia. Okey. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan. Okey. Kemudian ikut pula tuan-tuan semua, faqulna hatu burhanakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata kepada mereka lah, para kafir, orang mati lagi dan tidak beriman, semua berhala ke, hatu burhanakum, tunjuk bukti kepada kami kan, betul yang apa kamu sekutu pada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tuhan tahu dah, kan, memang tak betul pun, tak ada alasan ke apa pun. Tapi Tuhan nak tunjuk keadilan di hari akhirat. Tuhan kata kul hatu burhanakum. Fakulna hatu burhanakum. Tuhan kata tunjuk bukti. Mana hujah-hujah kamu yang kamu semua berhala, yang kamu sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana hujah kamu yang membolehkan kamu buat gitu. Mencari hujah mana kan? Mencari alasan mana? Akhir sekali fa'alimu anna al-haqqa lillah. Akhir sekali dia tahu maknanya kebenaran itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak lewat ke apa dalam akhirat. Kan? Nak main hujah pun tak boleh dah, nak qana semula pun tak boleh dah. Akhir sekali aku fa'alimu anna al-haqqa lillah. Dia tahu bahawasanya kebenaran itu adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Dia sesatlah, sesak baraklah apa yang mereka rekokan dalam kehidupan dunia ini. Tak ada guna pun, tidak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Itulah tuan-tuan semua satu apa dia ni, gambaran yang menceritakan tentang keadaan yang berlaku di akhirat lah, di mana Nabi akan menjadi saksi. Kemudian apa yang mereka semua sebelum ni tidak ada apa pun, tidak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tuan-tuan semua, kita doa moga-moga apa dia ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi penyaksian kita yang terbaik insya-Allah taala, tapi dengan syarat lah. Sama lah kita bina kehidupan kita mengikut acuan Islam, maka insya-Allah penyaksian yang berlaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyaksian yang baik. Masa tu nak kena adalah kalau kita bilang ni, kalau orang kita tak apa, kita katakan masa tu bukan masa kena dah. Penyaksian itu adalah penyaksian yang semati kan, yang diperkatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nabi-nabi lain. Kan? Wa naza'na min kulli ummatin syahidan. Saya katalah tu semua, cuma ayat 70 ni ada panjang sikit cerita tentang Qarun. Nak sambung pula 3 minit ni dah. Okey. Kita minggu depan ni comel tu sebagaimana Allah Taala sebut apa dia ni, harta manusia rusak manusia kadang-kadang. Kalau tak punya cara akan rusak kehidupan manusia seperti mana berlaku pada Qarun.
harta sendiri itu tidak masalah. Tapi kalau tak kena cara, maka akan berlaku masalah dalam kehidupan. Kalau sebelum ni kita bincang manusia apa dia ni ditipu oleh kuasa macam Jibril, macam Fir'aun. Kemudian insya-Allah tak akan datang kita bincang tentang manusia yang ditipu oleh kebenaran harta, iaitu Qarun. Qarun hebat Qarun ni, kita jumpa barang sama kita dalam ruak begitu dengan harta Qarun juga kan. Jadi kita dia kaya ni, jadi siapa begitu sekali. Insya-Allah kita akan tengok minggu depan ni bagaimana Tuhan berinteraksi dengan orang yang telah dirusak oleh harta dia, iaitu Qarun. Masa katalah kita semua untuk hari ini. Dan tolonglah semoga Ramadan ni adalah hadiahnya tambah nilai yang terbaik daripada Allah SWT, insya-Allah. Dan kalau sebelum ni 20 markah kita main ngaji, kita harap banyak markah lagi ni, insya-Allah sebab Ramadan. Insya-Allah sama-sama lah tuan-tuan, ambillah kesempatan saya daripada tuan-tuan semua lah. Buka kita akidah banyak, walaupun sikit kebaikan. Sebab kita faham kebaikan akan dinilai, akan diberi nilai tambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma takilna Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an hum ahluka khassatuka ya arhamar rahimin. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna wa aslih anfusana waj'al Qur'ana akhlaqana. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Allahumma ij'alna mimman yuqimu Ramadan. Allahumma ij'alna mimman yasumu Ramadan imanan wa ihtisaban. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.